Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah, pengacara anda untuk hari ini. Beberapa bulan yang lalu, kita digempakan dengan polemik kemunculan sebuah filem yang tular dalam media massa lantaran jalan penceritaannya yang berkait dengan kefahaman dan kesucian agama Islam. Filem yang berjudul Merdeka Terbang ini merupakan sebuah filem indie dan pertama kali disiarkan secara meluas di Malaysia melalui laman Viu pada awal tahun 2023. Filem ini mengisahkan seorang gadis muda beragama Islam bernama Aisyah yang suka mengkaji kepelbagaian agama, khususnya persoalan mengenai kehidupan selepas mati ataupun afterlife. Dalam video ini, kita akan mengupas dan membincangkan isu-isu dan beberapa adegan yang dikatakan bercanggah dengan akidah Islam. Kami persembahkan kepada anda Mentega Terbang, kontroversi filem bukan akidah umat Islam. Yalah, sama bawa yang tua. Weh korang, ada berita panas. Apa dia? Ni pasal kes artis kahwin senyap-senyap kat negara luar tu Weh, aku memang pantang dengan dua orang ni weh. Ke ni pasal kes guru anak waktu Ida tu. Kesian tu baby tu. Bukanlah, salah tu salah. Ni pasal benda lain. Apa benda tu? Isu ni lagi mengancam guys, menyebabkan akidah kita kot. Akidah kita kan? Aku tahu. Ni mesti tahu filem Merdeka Terbang tu kan? Kerja tu sama mau tak aja. Yang Sabar, ke depan. Ke depan yang lu. Mentega terbang. Apa benda tu? Mentega bersayap ke? Tak ada. Bukanlah. Mentega tu kan maksudnya butter dalam bahasa Inggeris. Maksud terbang tu kan fly. So jadilah to fly. Oh. So kenapa dengan Merdeka Terbang? Kalau korang nak tahulah kan, kalau korang nak tahu, watak utama bagi filem Merdeka Terbang ni Aisyah. Dia ni suka kaji pasal kitab agama lain. Sampai ke waktu dia orang makan malam dengan family dia, dia akan berkongsi pasal pandangan agama lain. Macam contoh pasal afterlife ke. So, apa masalahnya? Bukan ke dalam agama kita tak salah pun untuk menuntut ilmu asalkan tak terpesong akidah kita. Betul lah tu kan apa kau cakap tu. Tapi masalahnya, dia ni Islam ni pun kita tak tahu lagi kukuh ke tak. Macam mana tu? Sampaikan dia ni berani tau sentuh pasal sensitiviti agama kita. Ya ke? Orang tak buat cerita kan? Tak baik buat cerita. Mana bukti? Nak bukti? Jom kita sama-sama. Esther! Esther! Sayang tu. Esther? Esther? Hi Dai. How are you? I'm good. Jom masuk kejap. Okay. Oh, this is Milo, right? dia suka datang sini. Muka Ali saya. Sebab Aisyah tu. Hi, Auntie. Hi, how are you? I'm good. How are you, Auntie? I'm good, thank you. This one or this one? That one. What is this? Something for you. You kan dah banyak bagi buku ke Aisyah selama ni. No lah, please. I wait. Apa yang kita lihat tadi merupakan sebuah adegan daripada filem Merdeka Terbang. Terkejut? Dalam filem tadi, kita jelas-jelas melihat Aisyah, seorang yang beragama Islam, memegang anjing tanpa ragu-ragu. Ya, betul. Memang terdapat khilaf dalam kalangan fuqaha mengenai bab menyentuh anjing. Namun, ini bukan alasan untuk menjayakan adegan ini sama seperti memegang kucing kepada khalayak penonton. Lebih-lebih lagi apabila rakyat Malaysia majoritinya merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, setiap inci anjing merupakan najis. Begitu juga kalau kita menyentuh anjing dengan sengaja. Ini dikira menajiskan diri tanpa tujuan dan merupakan satu perbuatan yang haram di sisi agama Islam. What is Mama still here somehow? Mama in heaven, Abah? Because she's Muslim. That what she believe in, and we can believe in whatever we want to. If there is another religion that speaks to you more than Islam, if you want to convert or peluk agama lain, go for it. Aisyah pandai, I trust you,
And I know Mama trust you too. Adegan tadi memaparkan bapa Aisyah yang memberikan keizinan dan kebebasan kepada anaknya untuk mencari dan memeluk agama yang sesuai di jiwa. Ataupun dalam arti kata lain, bapanya memberikan Aisyah lampu hijau untuk murtad. Malaysia merupakan sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Walaupun negara kita membenarkan rakyatnya untuk menganut agama masing-masing, namun terdapat beberapa batasan yang perlu kita patuhi. Artikel 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahawa terdapat pembatasan dalam prinsip kebebasan beragama. Pembatasan itu adalah berdasarkan faktor hukum moral, ketenteraman awam serta kemaslahatan umum sesebuah masyarakat. Prinsip kebebasan beragama di Malaysia adalah berbeza dengan dunia barat kerana dunia barat telah menghadkan pengamalan beragama di ruang peribadi dan menyahkan sistem agama di tahap pentadbiran negara. Menggalakkan dan mempromosikan perbuatan murtad adalah suatu bentuk galakan yang menzahirkan kebencian, pergalakan peribadi dan sebagainya. Hukuman ke atas perbuatan murtad adalah perlu untuk menjaga keimanan masyarakat dan menjaga sistem sosial negara umat Islam. Cantik kan ramah-ramah? Tapi apakah mesej yang ingin disampaikan? Adakah kemunculan rama-rama itu menjadi simbolik kepada kedatangan semula Ibu Aisyah? Tapi adakah Islam menerima konsep kelahiran semula ataupun reincarnation? Reincarnation merupakan kepercayaan bahawa jiwa, roh atau minda seseorang akan berpindah kepada bentuk yang lain, sama ada dalam bentuk manusia, bentuk haiwan maupun sayur-sayuran. Kepercayaan ini terdapat dalam akar pelbagai tradisi falsafah dan agama. Namun, agama utama yang memayungi kepercayaan ini adalah Hindu, Buddha, Jain dan Sikh. Aisyah dilihat seakan-akan cenderung kepada akidah reincarnation. Namun, kepercayaan Aisyah terhadap kepercayaan reincarnation ini adalah lebih kepada sebagai satu cara untuk Aisyah menghadapi kematian ibunya dan bukanlah berdasarkan kekuatan hujah melalui pendidikan dan bahan bacaan. Akidah reincarnation adalah bertentangan dengan akidah Islam yang mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan. Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 27, berdasarkan dalil ini, Islam jelas menolak akidah reincarnation dan orang yang mati tidak akan sesekali kembali ke dunia. Weh, takutnya ada macam dialog gitu, macam logik je nak percaya. Tapi dalam masa yang sama dia macam menggugat akidah kita. Betul weh, dah sangat betul faham lah kan. Filem ni dia macam nak menyampaikan unsur pluralisme, mengatakan bahawa semua agama adalah benar. Aku pun rasa macam tu. Ada satu part tu ayah dia bagi dia untuk murtad. So dia macam nak tunjukkan dekat scene tu yang ayah dia sendiri tak kuat akidah tu sendiri. Kan, ada satu part tu juga yang Aisyah ni macam percaya dengan reincarnation. Padahal dalam Islam memang menolak konsep ni. Korang rasa kan filem macam ni dia nak mengaitkan dengan realiti semasa ke dia nak galakkan orang lain untuk murtad? Enggak sangat. Hai guys, kamu tak apa yang diterangkan tadi? Macam-macam isu kan berkenaan filem ni. Pegang macam ni lah, berizin nak murtad lah, dan macam-macam lagi lah. Ni saya nak share sikit. Seperti saya dikatakan di awal-awal video, filem ni first time ditayangkan di Malaysia dekat laman View. Tahu tak View? Ini dia View. View. Sebelum tu, Messi nak cerita sikit pasal garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam yang disediakan oleh JAKIM. Let's go. Antara garis panduan yang diletakkan adalah tidak mengandungi perkara-perkara yang menyentuh kesucian Islam, tidak mempropagandakan akidah, hukum dan ajaran yang menyeleweng,
tidak boleh mempropaganda kepercayaan agama bukan Islam, dan tidak menimbulkan keraguan dan kegelisahan awam. Kalau kita tengok balik kan, mestikan dengan filem-filem ni, semua unsur-unsur ni ada. Benda-benda macam ni kita risau dapat menimbulkan fitnah dan memasukkan akidah. Jadi kalau kita tengok balik filem Merdeka Terbang ni, berikut garis panduan yang disediakan JAKIM, memang tak sesuai lah untuk ditayangkan kepada khalayak ramai. Okey, kembali kepada view VIU tadi. Untuk pengetahuan korang, filem ni dah tak ditayangkan lagi tau dekat View. Jadi kalau korang pergi search kat View Malaysia, memang tak ada dah. Kenapa? Sebab pihak View ingin menghormati sensitiviti agama. Sebab tu ditarik balik, sebab kandungan dalam filem tu mengandungi kandungan yang sensitif. Dan mungkin dalam kalangan korang ada yang bertanya, kenapa filem ni masih boleh ditayangkan? Sebab kalau korang search dekat YouTube, filem Merdeka Terbang, filem ni memang masih ada dekat YouTube. Kenapa? Kenapa tak ada pihak yang mengambil tindakan terhadap penayangan filem tersebut? Kenapa pihak Lembaga Penapis Filem Malaysia ataupun LPF tidak menghentikan penayangan filem tersebut? Kenapa? Okey, Messi nak cerita sikit. Mengikut Akta Penapisan Filem 2002, Akta 620 yang menetapkan fungsi penapisan filem dan bahan publicity filem yang disiarkan, dipamerkan, disebarkan, ditayangkan ataupun diedarkan secara fizikal kepada masyarakat umum di Malaysia, kecuali melalui internet. Maksudnya, pihak Lembaga Penapis Filem tidak ada kuasa pun untuk menghalang penstreaman ataupun tayangan filem tersebut yang sekarang ni disebarkan secara atas talian ataupun online. Jadi, bila dia ditayangkan di YouTube, pihak Lembaga Penapis Filem tidak boleh untuk menghentikan tayangan tersebut kerana sesiapa sahaja bebas untuk mengkongsikan video lah di platform internet tersebut. Berdasarkan filem ini, dipaparkan bahawa watak utama iaitu Aisyah begitu gemar membaca kitab-kitab agama lain seperti kitab Injil, Taurat dan Veda, serta berkongsi isi kandungan kitab tersebut dengan ibu bapanya. Hal ini menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat Muslim pada zaman kini. Oleh itu, para ulama telah membahaskan hal ini secara panjang lebar berkenaan hukum seorang Muslim membaca kitab-kitab agama lain. Secara ringkasnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menyimpulkan kepada dua hukum, iaitu maksudnya, dalam permasalahan ini adalah lebih baik untuk kita membezakan antara dua golongan, iaitu golongan pertama, golongan yang tidak berkemampuan untuk mendalami soal keimanan dan teguh imannya, maka mereka tidak diharuskan untuk membaca kitab-kitab agama lain. Golongan yang kedua ialah golongan yang telah mendalami soal keimanan dan teguh imannya. Mereka ini diharuskan, lebih-lebih lagi jika ada keperluan untuk membantah hujah ke atas Islam. Hal ini berasaskan kepada amalan para ulama terdahulu dan terkemudian yang banyak menukilkan daripada kitab Taurat dalam karangan mereka, serta hukum kewajipan ke atas orang Yahudi untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW berdasarkan nukilan yang dikeluarkan daripada kitab-kitab agama mereka sendiri. Jika tidak kerana para ulama menghukumkan harus membaca kitab-kitab agama lain, sudah tentu mereka sendiri tidak akan membaca dan menukilkan daripadanya. Justru, seseorang itu tidak boleh membaca mahupun mengkaji kitab-kitab agama lain, melainkan dia telah benar-benar mendalami agama Islam itu sendiri, serta mempunyai guru bimbingan yang mursyid. Merdeka Terbang mempunyai potensi untuk mempengaruhi pemikiran dan akidah masyarakat. Dalam konteks ini, golongan liberal yang minoriti mungkin merasa terdorong untuk memperjuangkan ideologi mereka yang menyeleweng daripada agama dan melanggar syariat secara terang-terangan.
kesan terhadap pemikiran dan akidah masyarakat. Pertama, pendedahan kepada ideologi liberal. Filem ini mengetengahkan ideologi liberal yang dapat memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang pandangan-pandangan baru yang bertentangan dengan norma sosial atau agama. Ini mungkin menyebabkan timbulnya persoalan mengenai isu-isu seperti kebebasan individu, hak asasi manusia dan nilai-nilai tradisional. Kedua, perdebatan mengenai syariat dalam agama. Keberanian Aisyah untuk melanggar syariat secara terang-terangan dalam filem ini mungkin merupakan satu cara halus kepada golongan liberal untuk menyebarkan ideologi mereka. Ini juga dapat memicu perdebatan yang lebih luas tentang hubungan antara kebebasan individu dan agama serta peranan syariat dalam masyarakat. Antara langkah-langkah yang dapat diambil bagi membendung isu penyelewengan akidah dalam kalangan masyarakat daripada terus berleluasa ialah yang pertama, kita perlulah kembali kepada pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua, kita hendaklah memperkenalkan ajaran Islam yang bersifat syumul, iaitu menyeluruh dalam segala aspek kehidupan manusia serta mempraktikannya dalam rutin seharian kita. Yang ketiga, kita sewajarnya menggunakan media massa sebagai suatu platform yang paling efisien bagi menyebarluaskan lagi agama Islam serta tidak mencontohi filem yang tidak menggunainya, yang mana ia cuba mempromosikan isu-isu penyelewengan akidah sepanjang pembikinan filem ini. Tuntasnya, instrumen syariah yang dapat diaplikasikan bagi membendung isu ini ialah Sadduz Zara'i'. Sadduz Zara'i' merupakan satu dalil daripada dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama usul fiqh. Sadduz Zara'i' terdiri daripada dua patah perkataan, iaitu saddu dan az-zara'i'. Saddu merupakan penghalang, manakala az-zara'i' ialah alasan ataupun pemahaman. Maka, jelaslah kita dapat memahami bahawa Sadduz Zara'i' merupakan suatu wasilah yang digunakan bagi menyekat segala permasalahan yang dapat membuka ruang kepada kerosakan, kemudaratan dan kemaksiatan. Kesimpulannya, sudah terang dan bersungguh, kita dapat menyaksikan bahawa terdapat beberapa adegan sepanjang filem ini yang dapat menggugat keimanan umat Islam seperti babak kebebasan untuk murtad, pluralisme agama serta menyentuh sensitiviti agama serta umat Islam sama ada dari segi hiburan ataupun industri perfilman.